Salam sejahtera, salam hormat. Selamat Hari Malaysia. Saya Nixon Nyambar dalam Awani Sarawak. Kita saksikan antara tumpuan yang kami bawakan malam ini. Senanglah. Sik susah, sik ngembak duit banyak hilang. Untuk menang gelaran ni, it's bukan untuk Sarawak je, tapi the whole Malaysia itself. Memang tak mudah besar lah mak. Pergi jauh lah dan mewakil negara Sarawak ke macam mana. Lagu Saya Anak Malaysia bukan asing bagi kita semua. Lagu yang pernah dipopularkan DR Sam itu kini diberi nafas baru dengan susunan muzik yang lebih segar, sekaligus menyemarakkan lagi sambutan Hari Malaysia 2020. Majlis pelancaran video muzik Saya Anak Malaysia diadakan di Sibu pada Rabu dan disempurnakan Menteri Perpaduan Negara, Datuk Halimah Sadiq. Melibatkan 26 penghibur tempatan, Halimah turut membuat penampilan khas dalam video muzik berkenaan. Dia boleh dimuat turun di laman web dan media sosial Kementerian Perpaduan Negara KPN serta saluran rasmi YouTube Perpaduan Negara. Ada macam-macam cara bagi mengekspresikan semangat Hari Malaysia. Di Kampung Masjid Hilir Darul Mukah, acara kayuhan Malaysia Prihatin dianjurkan. Nak tahu apa yang menarik mengenainya? Kita saksikan. Seawal jam 6 pagi lagi, 40 peserta cilik sudah bersedia dengan basikal masing-masing. Ada macam-macam dekorasi. Ada baju bendera, payung, bunga manggar. Tidak ketinggalan, Optimus Prime pun ada. Bagi penganjur dan juga Ketua Kampung Masjid Hilir, Mokhtar Hashim, acara ini cara penduduk menzahirkan rasa cinta kepada negara. Berasa amat gembira sekali melihat sambutan penganjuran kita pada pagi ini di mana kita banyak berkolaborasi dengan NGO-NGO khususnya Badan Serbekas Cawangan Darul. Kita perlu menghayati kemerdekaan ini, Hari Malaysia ini sebaik-baik mungkin untuk kita pelihara untuk kita dan untuk generasi yang akan datang. Biarpun sederhana, namun kreativiti dan semangat patriotik yang ditonjolkan peserta membuatkan sambutan itu berjiwa besar. Sangat teruja kerana menyertai program ini. Malah saya bersiap awal pada pagi tadi. Saya gembira kerana basikal saya dihiasi dengan cantik kerana bantuan kawan-kawan, ibu bapa dan guru saya. Acara penuh warna-warni itu juga diadakan serentak sempena perasmian gelanggang futsal dibina Kerajaan Negeri untuk belia di Darul. Di Ibu Negeri Kuching ada kelainan yang cuba ditonjolkan sekumpulan anak muda bagi sambutan Hari Malaysia kali ini. Fun Ride menghimpunkan penggiat aktiviti papan selaju dari pelbagai lapisan usia dan kaum sebagai simbolik perpaduan dalam negara. Jelas penasihat Kelab Sukan Luncur Papan Laju Azizan Ali, penganjuran Fun Ride bersama komuniti belia di Kuching menunjukkan sikap perpaduan yang sentiasa diterapkan rakyat Malaysia. Fun Ride kami ini digelar sebagai Fun Ride Unite Fun Ride, mana menggabungkan pelbagai bangsa. Yang mana gabungan itu juga kita ambil simbolik sebagai penggabungan Malaysia ini. Jadi kita ambil wujud itu sebagai untuk mengetengahkan bahawa komuniti skateboard kami ini juga wujud di Sarawak ini. Tambahnya, tanggapan negatif sesetengah pihak yang beranggapan sukan ini sekadar riadah perlu diubah.
Ini kerana hakikatnya ia boleh menjadi satu kerjaya. Bear in mind bahawa sukan skateboarding sudah masuk ke dalam salah satu tamasya sukan yang terbesar di dunia, iaitu Olimpik. Maknanya apabila sesuatu sukan itu telah masuk dalam Olimpik, maknanya sukan itu sudah boleh dijadikan kerjaya. Sementara itu, bagi generasi pelapis luncur papan selaju, mereka bersedia mengangkat nama Malaysia dan Sarawak ke peringkat lebih tinggi dalam sukan berkenaan. Sukan tu bagus, orang kecil selalu main macam-macam apa. Pasal orang kumpul kita nak ride pergi sini, macam sokong negara kita pun. Pasal orang tak mudah besar lah mau pergi jauh lah, macam wakil ya Sarawak macam ni. Untuk aktiviti mencabar, kita pun belajar dari A sampai Z lah. Dari sial lah kita belajar dari first tricks sampai kita jadi pro lah. Untuk rekod, sejak ditubuhkan pada tahun 2015, kelabnya itu mempunyai lebih 100 ahli di Sarawak yang terdiri daripada golongan belia pelbagai kaum yang berusia semuda 9 tahun. Pasar Sentral Sibu diiktiraf sebagai pasar tamu yang paling banyak menggunakan aplikasi pembayaran dalam talian Sarawak Pay. Sejak diperkenalkan pada 2017, penggunaannya dapat dilihat secara meluas apabila 800 dari 1,170 penjaja di pasar tamu terbesar di negeri itu memanfaatkan kemudahan aplikasi tersebut. This form of payment is now the preferred for many, and the friendliness of Sarawak Pay has become a topic of conversation in Sibu coffee shop. Particularly, the cashback at Dr. Zaidi. They all talk about the nice cashback. Bagi clearance, penerimaan baik penduduk Sibu memberi petunjuk kepada kejayaan program pemerkasaan ekonomi Kerajaan Sarawak. Dalam pada itu, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Eban Johari Tun Openg berkata, Sarawak Pay mula mendominasi proses pembayaran serta urus niaga rakyat di negeri itu. Yang mengguna Sarawak Pay sejak itu dalam 443,396 orang yang berdaftar. Maknanya orang pakai handphone untuk bayar sudah dekat 1,5 juta hari itu. Dan dalam yang pakai apabila yang bayar transaksi kini itu jumlah transaksi orang bayar beli barang pakai handphone tu setakat itulah transaksi jumlahnya ialah 13,789,499 transaksi. Dalam tempoh 3 tahun sahaja sejak 2017, Sarawak Pay mencatat peningkatan nilai pembelian barangan sehingga RM588 juta. Inilah keadaan ekonomi. Kalau negeri China, saya percaya kita dah pergi negeri China, mana yang dah pergi. Pergi negeri China, mun nak minum di kedai kopi, kita ngeluar duit renminbi, duit China pakai maya, sini terima. Ya simak. Yang juga kita bayar pakai telefon, pakai paymentnya sama ada Union Pay ataupun cara-cara bayaran yang lain. Itulah dunia gitu. Jadi saya ucap tahniah. Pasar yang respon terbanyak ialah pasar di Sibu tu. Sejumlah 600,000 transaksi mikro melalui Sarawak Pay dijangka akan dilaksanakan antara penjaja dan pengunjung di Pasar Sentral Sibu dalam tempoh 6 bulan yang akan datang. Beliau berkata demikian semasa melancarkan transaksi tanpa tunai Sarawak Pay dan rangkaian Wi-Fi percuma di Pasar Sentral Sibu pada Rabu. Bagi penjaja di Pasar Sentral Sibu, mereka menyifatkan aplikasi Sarawak Pay sangat mudah digunakan selain melancarkan urusan jual beli. Silin tidak payah simpan lah. Okey lah.
masuk itu akaun pun okey lah. Nanti boleh transfer keluar. Kebaikannya kan yang masuk dalam akaun tu. Oh, ya, mungkin kita pakai Sarawak Pay ada kegunaannya. Pakai apa nama dia? Mungkin kita pergi supermarket anak. Pergi supermarket kita nunjuk aja. Senanglah. Susah ngembak duit banyak hilang. Hari ini, pakcik yang berusia 77 tahun ini berupaya untuk mengadaptasi platform pembayaran atas talian ini Sarawak Pay dengan mudah untuk melaksanakan aktiviti perniagaan mereka. Ini jelas menggambarkan aplikasi ini yang efisien dan strategik berupaya untuk diadaptasi oleh siapa sahaja, pembeli dan penjual tanpa mengira produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Laporan Nuzuluddin Abdul Razak untuk Awani Sarawak. Penduduk Sarawak muda mengadaptasi diri kepada proses pendigitalan negeri Sarawak. Usaha ini sebagai menyahut seruan dan aspirasi Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam menjadikan Sarawak sebagai negeri paling maju menjelang 2030. Menurut Ketua Kaum Kawasan Kemuyang Abang Muhammad Abang Jazz, masyarakat kini lebih sedar terhadap kepentingan platform digital. Sebab saya perhatikan sekarang ini, yang menggerakkan tu saya ingat automatik. Sekarang ni kanak-kanak pun, remaja-remaja pun memang secara langsung mereka memang dah orang kata memang dah adaptasi kepada situasi benda tu dah sedia ada. Kita galak macam mana memang dia lebih dulu, dia lebih cepat. Saya tengok remaja-remaja yang suka online shopping, yang suka main game dan sebagainya dah. Memang mereka amat ke arah yang itulah. Jadi saya percaya di masa akan datang nanti perkembangan digital ni lebih cepat. Abang Muhammad berkata demikian semasa diundang menjadi tetamu bagi slot Awani Pagi yang berlintas langsung di Pasar Sentral Sibu pada Rabu. Bagaimanapun ujarnya, proses pendigitalan masih berdepan cabaran kerana masih ramai golongan warga emas yang kurang berminat untuk mendalami proses ini. Ramai orang tua ni dia tak anggap ini benda yang penting. Ya. Ramai. Betul. Kebanyakan dia. Tak dah belajar tu. Saya tak pakai tu. Jadi memang saya percaya. Tapi ada jugalah yang kata dia yang muda menggalakkan saya terbalik. Sekarang terbalik. Justru ujarnya usaha murni kerajaan negeri ini wajar disokong dalam memberikan kebaikan buat seluruh warga Sarawak. Peluang mewakili negara ke pentas Miss Universe tidak akan disia-siakan. Malah dimahkotakan sebagai Miss Universe Malaysia 2020, dia kini sudah ada pelbagai perancangan dan persiapan untuk membanggakan negara dalam arena Ratu Cantik itu. Dan sempena Hari Malaysia ini, kami bawakan temu bual eksklusif bersama Permata Baharu Bumi Kenyalang, Francisca Luhong James. Being the first Dayak, to actually win also Miss Universe Malaysia, it's already like a huge responsibility. Kan, so untuk menang gelaran ni, it's bukan untuk Sarawak je, tapi the whole Malaysia itself. Kata Francisca, platform ini akan digunakan sebaik mungkin untuk membantu mereka yang memerlukan, termasuk turun ke lapangan khasnya bagi menjayakan advokasi, memperkasakan wanita, women rights. Of course, kalau Fran dah pergi ke sana and mewakili Malaysia, memang Fran nak menunjuk, not menunjuk, more like share my experience in Malaysia kepada orang kat sana. So I would love to share the food, the culture, my journey as a person and how it built my character. And of course, I would love to share other culture, macam kita ada the Kelantanis, the Terengganu, Kedah, Perlis. So this is what Fran nak showcase through women rights. Dalam kesempatan ini, dia turut berkongsi pengalaman membesar di Sarawak yang sebahagian besar menyumbang kepada pembentukan jati dirinya yang kini bergelar Ratu Cantik. We will have like a road trip from Kuching to Sibu, and then we will be driving from Sibu to Kenawit, and then from Kenawit we will have to take the boat. And then we will use that boat like 2 hours journey baru sampai dekat Longhouse. But that was before. So recently last year they just have paved roads dekat Sungai Poe Kenawit. So now it's much more easier to go to kampung sebelah my mum lah. Cuma my childhood experience, going through all this, I will never expect macam Fran akan masuk beauty pageant. Francisca berkata demikian dalam sesi temu bual bersama Awani Sarawak. Baiklah, dengan itu sekian laporan Awani Sarawak hari ini. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat. Selamat Hari Malaysia.